Assalamualaikum, apa khabar semua? Allahu Akbar ya Karim. Belum boleh move on. Move on dengan apa? TV Al-Hijrah pagi tadi. Tak sempat pun nak minum, baru nak minum ni. Terkejut. Lepas TV Al-Hijrah, TV kat handphone pula. Kak Mas Liza, Azian Sarif, Anita Saleh, Habibah Rasul, Khaizatul Azni, Hajah Sapiah, Kartina Ramli. Bismillahirrahmanirrahim. Hanidah Mansur ke yang hantar Ustazah kiriman baru ni? Ke Hasnidah Masnur tu? Ni rakan FB ni. Rohani Abu Bakar, subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ahlan Siti Azmahani Mamat. Bukan tak nak sebut nama semua, tengah minum. Aisyah Awang Bun, ni orang baru rasa dari mana tu? Sabariah Muhammad, Hamidah Sa'ad, Khairul Bariyah, Zainah Buyung, Ida Najwa, Siti Rafi'ah Badrun, Noriza Abdul Hamid. Ya, sangat berat isu tadi. Eli Liza Arifin, Fazlina Sa'ad, Salasiah Sa'ari, Nur Aidah Aida, Hajar Aziz, lama tak nampak ni, Kurozia, Diana Ahyad, Siti Arfah Muhammad Said, Juriah Nur, Nur Aini Abdul Rahman, Ibu Ji, Siti Hazila, Sun Airus ke San Airus ni, Rohana Ahmad, Latifah, Julaina Sani, Fadilatul Usrah, Salina Salihuddin, Aznita Sa'ad, Sarahmat Isa. Cantik Mak Ustazah Fatimah Omar, kosong je pun. Mak free, Masya Allah. Maria Ali, Nur Aini Hassan. Nama Jawi ni kecil. Afirah Abdul Ghani ke? Zarina Adam, Sanisa Ahmad Satari, Juridah Osman, Nurzila Safi'i, Rosnaini Adnan, apa khabar Kak? Mazura Muhammad, dia suka tengok ibunya join kelas Latahzan pun join juga. Betul. Baizura Badlisha, Hasniza Abdul Aziz, Alhamdulillah. Shida Hasan, Yusni Sahimir, Habibah Su'ib, Fazilah Bakar, Zaimah Ngah, Aidarina Muhammad Rashid. Cek komen sikit siapa tengok TV Al-Hijrah pagi tadi. Hawani Jamaluddin, apa yang mantap? Mak ke mantap? Itasha, Siti Nur Ila Zulkifli, Nurisah Talib, Mazuriati, Salma Syahrum. Bak kata Faradiba pagi tadi kan, rasa macam nak sebut semua nama, lepas tu nak gather. Amin. Suka berangan kan kita ni. Sania Surayasu, syoknya Nizahani. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak lagi yang mendengar, yang bercakap ni lagi syahdu lagi. Nizahani, tertinggal 2 episod. Kenapa Afidina laju sangat nama, tak ada nak baca. Linda Ayub, Liza MDS, Siti Aisyah. Alah comel Siti Aisyah. Wan Radia, Faridah Darus. Tengok kan Kak Sania. Masya Allah, Masya Allah. Sekejap saya habiskan ayak dulu, nanti sejuk tak sedap. Salma Yahya tengok, Mas Liza Bagiran, komen sikit. Dan sebab apa saya tak sempat nak minum lagi, sahabat-sahabat saya, tengok handphone saya terlalu banyak, Masya Allah, terlalu banyak kes. Sangat mengejutkan. Sangat mengejutkan. Ya, Minhatul Mimin, Masya Allah, Allahu Akbar. Ngeri sangat kan. Apa lagi kudrat kita sahabat-sahabat, kalau ia berlaku dalam rumah kita, jiran tetangga kita, kita tak tahu. Mata ni dok tak hilang lagi rasa nak nangis. Bukan rasa nak nangis, memang rasa menangis dah. Allahu Akbar. Berangan tu free Zaridah Ramli. Apa khabar? Sudahnya tak minum juga. Sedihnya kisah Amy. Betul? Betul Zuana Yusof. Saya tengok Zaza, betul Zalifah Ishak lagi dibincangkan, lagi takut. Betul tak?
Umi Zainab nak tengok boleh pergi dekat Facebook TV Al-Hijrah. Boleh insya-Allah. Dan paling saya lebih, jujurnya saya lebih takut bila jadi macam tu kita pertontonkan ibu-ibu yang baik-baik, yang mulia hati ni, yang tak ada masalah, anak-anak dara semua okey, sahabat-sahabat. Dah kita takut setan ni mempermainkan kita dengan keadaan apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, amboi Nizahan ni best kita takut ibu-ibu mulia hati yang baik, anaknya pun tak ada masalah ni dah mula pula sangka buruk kepada lelaki-lelaki dalam rumah. Tak, bukan itu tujuan. Allah itulah nak ajak balik kepada agama Allah. Alhamdulillah, Izzah Abdul Rahim, Kak Farza, Saidah Muhammad, Sarah Mat Taha, subhanallah. Azimah Ishak, ya sedih sangat. Betul Izzah Abdul Rahim, betul, Masya Allah. Siti Halimah, Allahu Akbar. Minum and makan dulu. Azizat, saya dah makan, tapi saya bukan jenis orang yang sambil makan saya minum. Nanti bila dah lepas basuh pinggan apa semua, saya akan minum. Lepas tu tak sempat lah dah nak minum kat bawah tu. Kita dah duha ke belum kan? Yang belum tu cepat-cepat set selepas ni. Ustazah lepas ni ada kerja lagi, jadi daripada nak tunggu masa minum semua, baik kita ambil waktu tu untuk berduha. Sebab atas kekuatannya, betul Wan Latifah. Allahu Akbar. Bismillah. Maafkan saya, adalah tidak sopan sebenarnya saya minum di hadapan anda tanpa mempelawa. Tapi air dah habis dah. Tapi saya bawa air naik atas ni, tak sempat minum kat bawah tadi. Nak minum terus. Suka minum panas-panas, tapi tak bolehlah panas melecup pula kan. Alhamdulillah, Allah izin ulcer saya tu dengan izin Allah nampak macam sangat-sangat okey pagi ni. Setelah malam tadi, lepas maghrib saya dah tidur dah. Lepas maghrib dah tidur. Dahsyat sebab saya tak tahan menanggung sakitnya tu. Terasa sakit kat lidah tu, banyak cakap semalam. Lepas tu ulcer tu macam nak buat kita demam. So lepas maghrib saya tidur, pukul 12.30 saya bangun. Jiran ada hantar, subhanallah, hantar garam buluh. Produk apa entah yang garam buluh tu. Saya cubalah kumur. Alhamdulillah, subhanallah, Allah izin. Bangun pagi dah tak ada dah. Mata dia tu dekat lidah dah tak ada dah. Bila kita tahan sakit kan, dia macam kita rasa nak demam tubuh kan. Malam tadi, lepas tu study untuk program TV Al-Hijrah punya tadi, pukul 2.30 pagi kok baru tidur. Tapi dah puas lah sebab daripada maghrib tadi kita tidur. Alhamdulillah, syukur. And then pagi ni saya kumur lagi 2 kali dah dengan air garam buluh. Garam buluh. Memang garam daripada buluh ke? Alhamdulillah, kan. Bukan halal gel. Yang entah produk apa saya tak ingat dah. Tapi saya tak boleh sapu bahagian mulut saya, lidah saya tu dengan apa ustaz suruh. Dari kecil-kecil lagi dia kata pakai bonjela. Saya tak tahan bau dia. Bagi orang mungkin produk Hayo kot. Betul Halimah Tun Sa'diah. Saya share ni sebab saya cubalah, mana tahu. Sebab saya nak cari benda yang dia tak melekat. Kalau dia melekat dekat lidah tu, dia macam rasa nak muntah bau dia tu kan. Tu yang ni kumur je. Alhamdulillah. Betul Cik Norma, garam biasa pun okey. Garam gunung. Okey, minta maaf sahabat-sahabat, sebenarnya nak bagi ayak tu turun Sat, tu yang sembang Sat. Okey, kita bab 77. Hari ni Alhamdulillah saya seronok bila nak bahas La Tahzan ni. Kita jumpa beberapa ayat Quran. Sebab bila kita berpandukan ayat Quran, kita tak ada masa nak kelentong-kelentongan. Boleh tak? Penceramah ni kan sahabat-sahabat, kalau dia bercakap tak ada panduan kan, na'udzubillah kan, dia terbabas. Mana pergilah dia, benda tak patut cerita pun dia cerita. So saya suka sangat kalau kitab yang kita baca ni ada ayat Quran. Sebab
jelas dah, tak ada benda yang meragukan dalam Quran. Okey, subhanallah. Jadi kitab baru duduk pada muka surat 163. Duduk pada muka surat 163. Ambil pengajaran daripada nasihat para tokoh dunia. Okey, jadi Dr. Aida Al-Qarni ni dia bukan saja membacakan kisah-kisah para salafus soleh, orang-orang alim beragama Islam, tetapi juga saya selalu sebutkan tak salah kita berkawan dengan, salah ke nak kawan dengan acong, kumari contoh kan. Tak salah selagi mana mereka tidak memusuhi agama Allah. So kalau ada baiknya yang boleh kita contohi, sama sekali bukan untuk menceroboh ke dalam agama kita, tak ada masalah. Okay. Jadi Ustazah gelak tadi, awal-awal dah jumpa perkataan Robert Louis Stevenson. Salah sebut kot ada lapak penakan hampa ke, janganlah duk marah pula. Tak pernah kawan dengan Robert Louis Stevenson ni, tak pernah jumpa. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nampak sahabat-sahabat dirahmati Allah, Zakiyah Yusof, Kak Zakiyah, saya nak gugur air mata saya bila akak komen di Facebook saya tadi. Apa akak tulis? Sedih sangat dengan apa yang, tak tahulah sahabat-sahabat, saya bila baca komen-komen anda tu, saya terasa macam seorang ibu yang bercakap daripada hati kan. Itulah apa yang saya lalui dalam dengar malam Jumaat hari tu. Sebelum saya ke studio dengar itu, sahabat-sahabat, saya dah pun ke Raudatus Sakinah, berdepan dengan mangsa tu sendiri. Masya Allah, anda bayangkanlah rasa jiwa saya ni. Dan sebelum saya bertemu dengan anak anda Amy ni, saya dah mendengar berbagai cerita-cerita yang mirip demikian, bahkan lebih buruk pun ada. Dan kenapa emosi saya sangat-sangat, Allahu Rabbi, Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masa program dengar tu, kita kena akur, SOP-nya adalah Ustazah sebagai panel tetap tu macam contoh konon-konon lah dia berkata sebagai penenang je antara pengacara, panel. Kadang-kadang kalau sampai kita bawa lawyer semua kan ada pertelagahan macam tu kan. Konon penenang je lah, macam lah muka tenang sangat, padahal lagi garang ni, garang. Hampa gaduh, keluarkan rotan, tak kisahlah depan TV pun contoh kan sahabat-sahabat. Lepas tu mereka duk bagi komen lah lepas program tu pada Ustazah. Macam tak dengar sangat Ustazah bercakap, Ustazah gelak je lah. Dan memang program tu macam tu, muslimat dirahmati Allah. Bukan program Ustazah, bukan TV Ustazah. Kita akur lah kalau ikutkan Ustazah, memang geram je nak cakap banyak-banyak malam tu. Tapi lepas sahaja program tu, biasa setiap episod kami akan ada postmortem kan. Penerbit jumpa Ustazah, Ustazah tak puas lah tadi, penerbit pun tak puas. Ustazah, kita kena ulas balik cerita tu. Dan sangat mengejutkan saya semalam apabila mereka hubungi saya, dia pergandingkan saya dengan Farah Diba. Farah ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah pun syok ni kalau dengan Farah ni. Sebab Farah lawyer, Farah juga ada banyak pengalaman sebagai wartawan. So dia bertemu dengan, dan dia juga seorang yang memang sedang terus-terusan belajar, upgrade diri dia dari segi ilmu tadabbur Quran. Dia berguru dengan ramai orang tu untuk memahami Al-Quran. So ilmu dia luar biasa hebat. Dia selalu cakap, Ustazah guru saya tak. Bahkan Ustazah banyak berguru dengan Farah. Pengalaman dia dalam kerja, sebab Ustazah dengan Farah lebih kurang macam sebaya-sebaya gitu. Kalau pengacara-pengacara lain lebih muda kan. Macam tadi kami sambung lagi dekat dalam WhatsApp. Lepas tu dia cerita pengalaman dia, Ustazah pun cerita pengalaman. Bukan pengalaman apa yang orang mengadu pada kami. Jadi sahabat-sahabat, benda ni sebenarnya tenat. Anda tengok kan dalam dengar kemarin, 9/10 daripada anak-anak perempuan kita sudah mula ketagih seks, Allahu Akbar, di usia remaja. Mereka belajar daripada mana? Mereka tahu daripada mana? Na'udzubillah. Sedangkan
Ini perkara yang sangat besar fitnahnya kepada seorang wanita. Kita sebagai mak-mak ni, sahabat-sahabat, sebab ramai yang menontonnya adalah perempuan kan, apa kaedah lagi, apa cara lagi? Sebab tu Ustazah, lepas sahaja rancangan tadi di TV Al-Hijrah tu, dihujani dengan, Ustazah saya nak jumpa Ustazah, Ustazah tolonglah dengar rintihan saya, Ustazah saya pun mangsa keadaan Ustazah. Ya Allah Tuhan, kita sedih sangat sahabat kan. Kalau boleh Ustazah nak dakap semua orang, nak cakap nangislah kat bahu Ustazah ni. Bukanlah cerita-cerita lain, cerita bab anak-anak remaja kita tadi itulah. Dan paling saya ngeri sahabat-sahabat, dalam ramai-ramai tu saya layan satu WhatsApp dia saja dekat 100 conversation. Anda bayangkan macam mana Ustazah nak baca, tak larat. Tapi beliau adalah kawan sekolah saya. Kawan sekolah saya, ya Allah. Saya masa sekolah orang panggil Muzayyana kan. Ada juga lah yang panggil lain-lain, biasalah zaman sekolah kan. Geng group ni panggil ni, geng group ni panggil ni kan. Banyak geng ni, tapi bukan gangster Banyak geng tapi bukan gangster. Lepas tu dia kata, aku tak pernah bercerita termasuk mak aku sendiri, tapi aku tak boleh tahan air mata ketika engkau bercerita di TV. Voice note, suara yang dia telah dibegitukan oleh ayahnya sendiri, sampai trauma dia ke hari ini, dia tak boleh tengok adik tu duduk dalam rumah mak ayah dia. Saya tak pernah jangka, sebab nampak keluarga itu adalah keluarga yang Islami. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Kalau kita nampak keadaan yang macam tu, apa kata orang-orang yang tidak beramal dengan Islam? Mak bapak je ni macam pergi masjid sangat pun, tapi ratah anak sendiri. Macam mana sahabat-sahabat? Betul lah, saya Nusah saya, kita rasa macam, kenapa Ummu Redha punya nangis tu keluar pipi bam-bam tu? Terasa gurau-gurau. Okey, kita pergi dan cuba anda tengok tajuk bab 77, kitab lama ni muka surat 160, kitab warna kuning, kitab warna hijau, kitab baru ni muka surat 163. Saya baca tadi ketika saya termenung sekejap sebelum minum air tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya baca tadi, lah macam kena je dengan tajuk yang kita tengah panas bahaskan ni. Kan sahabat-sahabat, Allah, sedih lah nak kuliah hari ni. La tahzan, innallaha ma'ana. Sebab saya duk nampak anda duk keluarkan ikon air mata tu. Ikon ke stiker bagi. Allah. Dan petang ni, saya lepas ni tak ada kuliah dah sahabat. Saya ada urusan sikit dengan ustaz. Lepas asar nanti, ya, Hanisa Syafi'i. Banyak geng kat Siti Azmahani. Kita geng Kuantan kat Siti Azmahani. Apa nak sebut tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas asar, nanti special Ustazah nak buat live daripada bersama dengan Ustaz MK Azman. Kami nak menyantuni gelandangan di Chowgate Road kat situ. Okay, insyaAllah doakan saja yang baik-baik. Allah lindung sahabat-sahabat, sebab Ustazah dah mula nak menuju kepada fasa kerja-kerja dakwah yang sebelum PKP dulu. Memang kita jaga diri kita, tapi sudah bismillahirrahmanirrahim, kita dah cuba lengkapkan seperti mana kehendak-kehendak mereka untuk ikhtiar kita. Lepas tu kita tak boleh berduduk-duduk saja. Cubalah tengok umat yang semakin tenat ni sahabat-sahabat. Kalau cerita kata nak jumpa Ustazah, hanya nak bercerita perkara macam tu pun isu takkan selesai. Boleh je dekat messenger Ustazah semua, sebab apa yang anda luahkan tu sebenarnya adalah bahan-bahan dakwah Ustazah juga. Kan Wan Suraya, Salmah Syahrum, Zaidah Zaid, Allahu Akbar. Ya, terima kasih Rus Ashikin. Terima kasih Ummu Fatihah dan semua yang menonton hari ni. Kita baca satu persatu. Ni nak sebut bukan nama orang Jawa tau, nama orang Jerman. Hampa kalau Ustazah salah sebut, jangan duk ketawa pula. Sebab Ustazah bukan BFF depa. Depa tak pernah habaq nama makhraj sebutan nama aku bukan gitulah kan. Tak apa, salah-salah sebut nama pun. Semaklah nasihat para tokoh dunia. Tokoh dunia tu siapa? Bukan negara Islam sajalah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Anda semua sihat ke? Sihat ke? Masya Allah. Rasa sayang lah. Semakin rasa sayang dengan anda. Kalau boleh tak nak keluar tajuk. Betul. Siapa sahabat kita yang tulis ni kalau boleh tak nak keluar ikon air mata tu. Sebab kita kan dalam kuliah La Tahzan.
Tapi kita tak boleh bohong diri kita, sahabat-sahabat muslimat. Kita sayang semua. Ustazah ni Allah takdirkan hidup tanpa zuriat, sahabat-sahabat. Ala kulli hal redha, alhamdulillah. Tapi bila dengar anak-anak orang Islam dibegitukan, tak ada benda lain first yang Ustazah sebut di lisan dengan Ustaz, ya Allah bang, semua ni menambah redha saya di sisi Allah, menambah redha saya di sisi Allah. Hal pula kadang-kadang Ustaz macam tiba-tiba je nak bagi ceramah kat Ustaz kan. Bukanlah ceramah, tapi maksud kadang orang dia pun nangis sekali tadi tengok Al-Hijrah tu. Abang tak boleh tahan dah yang tengok tu. Itulah bang, kadang-kadang saya syukur sangat kan betapa struggle-nya ibu-ibu nak jaga anak perempuan. Bukan zaman sekarang je benda ni berlaku, zaman dulu-dulu lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan, saya bukan orang Pahang, tapi dalam grup ni ramai orang Pahang yang berkumpul dalam LTK. Mereka siap buat geng lagi, La Tahzan Kuantan. Saya kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur, kampung pinjam. Sebab KL kan, KL ni memang ramainya orang-orang yang kampung pinjam, kampung baru, kampung Datuk Keramat, gitulah. Okay, Kak Mahanum, I miss you Kak Mahanum. Bulan-bulan ni Oktober kita dah start boleh jumpa kat masjid, insya-Allah. Okay, tapi tak tahulah Kak Anum kat sini ke kat kampung. Okay, Robert Louis Stevenson menulis, setiap orang mampu untuk melakukan pekerjaannya sepanjang hari, sesulit apapun pekerjaan itu. Ini seorang tokoh dunia bercakap. Bila seorang tokoh dunia bercakap, semua orang mampu melakukan pekerjaannya sepanjang hari, sesulit apapun pekerjaan itu. Kita terus teringat ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makna Allah tidak akan membebani seseorang itu tanpa Allah tahu dulu dah apa kemampuan setiap kita ni. Kita je yang kata, kenapalah aku diberi jawatan ni, kenapalah aku diletakkan dekat bahagian tu, kenapalah bos aku ni tak faham ke. Sebelum kita berkeluh kesah begitu, Allah yang letakkan aku di sini, Allah yang gerakkan bos aku mengarahkan aku macam tu, Allah yang gerakkan lidah mak aku tu nak mengarahkan. Kita kan bila dapat satu tugasan, kita merungut dulu, kita mengeluh dulu. Itu satu kesakitan yang akan berpanjangan. Kadang-kadang kita sedih kena transfer, kena tukar bidang, kena macam-macam lah. Terima dulu, Allah takkan bebani seseorang, sahabat-sahabat, tanpa kemampuannya. Kenapa copy paste semula apa tu? Apa tu? Kak Yanti, ada benda yang saya tertinggal ke? Kak Yanti Hamid ni PA pula, marah Kak Yanti bila masa pula PA tim khidmat Ustazah Zai. Okay? Doakan Kak Yanti kuat dalam melawan sakit kansernya, insya-Allah. Beberapa hari lagi Kak Yanti akan melalui pembedahan, insya-Allah. Semangat, kuat, sihat, doa kami semua bersama-sama, Kak. Amin. Saya menunggu apa yang tadi anak ada asbab Allah tak kurniakan anak. Ya Rahim Rais, saya sangat-sangat redha, Allahu Akbar, ada hikmah. Tapi saya tak pernah meninggalkan sahabat-sahabat, saudara-saudara saya yang beranak pinak, kerana anak-anak anda adalah anak-anak kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Dan setiap orang mampu untuk hidup bahagia. Sebab kan bila kita baca, dan semua orang mampu untuk hidup bahagia sepanjang hari hingga matahari tenggelam. Jadi nak bahagia ke nak sedih atas kita, rupanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, inilah yang dimaksudkan dengan hidup. Okey, anda kena set minda yang bercakap dalam bab ini adalah tokoh-tokoh dunia. Siapa yang biasa kita sebut sebagai tokoh adalah orang-orang yang berjaya dan boleh menjadi contoh kepada kita. Walaupun nama Om Putih depan-depan tadi tu kan, Ustazah tak lalat tu, baca nama Om Putih, menyampahlah pula contoh. Sebab tu mengaji kena habis. Nanti bawah-bawah tu kita jumpa, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini kadang kalau nama Om Putih je disebutnya, bukan. Apa yang kita nak belajar tu adalah daripada tokoh. Kita orang Islam hebat, lebih hebat daripada segala-gala sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita punya Allah yang maha hebat. Tapi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, dia melalui kehidupan ini, salah ke dulu kita belajar kan di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti. Kita ada je guru-guru kita yang non-Muslim.
Sampai sekarang kadang-kadang kita teringat nasihat-nasihat mereka, kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, subhanallah. Selagi mana mereka tidak menghalang kita untuk hidup dengan agama, kita masih boleh berkawan dengan mereka. Dan tokoh ni bercerita semua kita berhak untuk bahagia. Kita rasa dipujuk, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, nama Om Putih. Okay, Nasuhana. Macam tak pernah sebut nama ni, sebab tu saya sebut. Nana. Okay, nama Om Putih. Om Putih. Okay, pemikir lainnya mengatakan, kehidupanmu itu hanya sehari saja. Kemarin telah pergi dan besok belumlah datang. Ini tokoh-tokoh dunia sebut. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan apa? Pemikir ianya mengatakan kehidupannya itu hanya sehari sahaja. Betul lah Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab La Tahzan, ulanglah, hiduplah untuk hari ini. Kak Yanti, hari ni sehat, hari ni dengar kuliah. Dia tak ada, tunggu sehat sepenuhnya lah. Sorry. Suka gurau dengan Kak Yanti, sebab tu pelik Ustazah Zai ni, pahal dia cakap macam tu. Tunggu siap sopan sikit. Tunggu sehat sepenuhnya lah baru nak dengar kuliah balik. Contoh, hidup le. Kita tak tahu kan besok lusa Allah uji kita macam mana. Telinga masih boleh mendengarkan. Dengarkan yang baik-baik. Subhanallah. Stephen Leacock menulis. Betul ke Leacock ni? Jangan gelak sahabat. Kalau nama bahasa Arab walaupun tak kenal boleh tak baca. Anak kecil mengatakan, ketika aku menjadi remaja nanti, nak tersengih-sengih pula dah baca anda tergelak Om Putih. Okey, anak kecil mengatakan ketika aku menjadi, kalau kita kanak-kanak dulu. Ingat tak masa kita kanak-kanak dulu, wah yang pakai kasut tinggi mak lah, yang buka handbag mak pakai lipstick lah, bibstick lah, macam-macam kan sahabat-sahabat. Bergaya depan cermin, sikat-sikat rambut. Karakter anak dara perempuan kita, anak gadis sunti kita, kan kita duk tengok je perangai mak kita. Mak kita yang suka tenyih-tenyih lipstick tebal-tebal. Make up penyapunya bukan kat lantai je, penyapunya dekat pipi juga. Kan anak-anak tengok ni sahabat-sahabat. Lepas tu nanti dia pun termenung tengok mak dia. Syoknya jadi orang besar, boleh color-color pipi dia. Syoknya jadi orang besar, boleh pakai kasut tinggi. Contoh kan. Jadi kita, budak kecil tak sabar nak besar. Bila kita dah sekolah rendah, sekolah menengah, tak sabar nak masuk universiti. Tak sabar nak masuk universiti. Kenapa tak sabar nak masuk universiti? Sebab jealous dengan pelajar you yang boleh masuk kelas tak payah pakai uniform. Nyampahlah pakai uniform. Hari-hari pakai baju putih sama je. Sebab tu bila jadi pengawas di hari pertama, belagaknya Tuhan je yang tahu. Sebab dapat pakai baju biru. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi Ustazah nak sebut ni kenangan. Rupanya bila kita dah masuk universiti, tak berapa nak syok sangat. Syoknya kalau jadi budak kecil, tengok budak berlari-lari makan aiskrim kan. Tak ada masalah pun budak kecil ni. Penat main, tidur. Bangkit tidur, makan kan. Tak ada apa pun. Kita ni belajar universiti nak kena hantar assignment pula. Tengok adik-adik yang kecil tu kan macam tu sahabat-sahabat. Kenapa ya kita tak pernah menghargai kehidupan yang hari ini kita lalui? Kalau kita tak menghargai hidup yang hari ini, kita akan menjadi manusia yang sangat-sangat rugi. Bahkan rugi tu berganda-ganda. Kak Emma Mustafa ni nak kena babak tau. Apa saya gelak-gelak? Siapa nak order kek dengan biskut, order dekat Kak Emma Mustafa. Sedap. Okay. Muslimat dirahmati Allah. Anak kecil mengatakan ketika aku menjadi remaja nanti, sedangkan yang remaja mengatakan ketika nanti aku menjadi seorang dewasa. Tak habislah kita ni kan sahabat-sahabat. Nanti ketika aku menjadi dewasa, aku akan kahwin. Rupanya masa kecil tak sabar nak kahwin. Gatai sahabat-sahabat dirahmati Allah. Namun apa yang terjadi setelah pernikahannya? Yang kata aku tak sabar nak kahwin, nak memiliki suami soleh, aku nak jadi isteri solehah. Bila dah kahwin segalanya punah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia kata, Ustazah doakan saya dapat jodoh ya Ustazah, doakan saya dapat jodoh. Saya nak suami yang soleh lah Ustazah. Ramai bila Ustazah buat program-program motivasi sekolah menengah kan, universiti kadang-kadang kita masuk sahabat-sahabat, Ustazah malu-malu je nak cakap ayu-ayu gitu. Doakan saya dapat suami soleh ya Ustazah. Nanti kalau saya dah dapat suami soleh, saya nak jadi wanita solehah. Tu salah Ustazah, dah buat muka dah. Dah bulat mata dah. Kenapa salah Ustazah? Sabar sikit Ustazah, jangan marah-marah.
Nak jadi wanita solehah tu bukan ketika kita mengharapkan di sisi kita adalah lelaki soleh. Sekaranglah mu jadi wanita solehah tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sekarang mu jadi wanita solehah tu. Kenapa? Nanti kalau saya dah dapat suami soleh, ramai orang macam tu. Ustazah, doakan saya dapat suami seperti Saidina Ali. Wah, bagusnya Ustazah, romantisnya dengan Fatimah Az-Zahra. Yang suaminya pula kata, Ustazah, doakan saya. Saya akan kahwin bila saya bertemu dengan Fatimah Az-Zahra. Barulah saya menjadi Saidina Ali. Habis jadi anak bujang tua, anak dara tua belaka dah semua. Sebab apa? Sebab duk tunggu nak jadi Saidina Ali. Seorang lagi nak tunggu Fatimah Az-Zahra. Bukan masa dah kahwin nak jadi mereka itu semua. Sekarang aku adalah hamba yang terbaik. InsyaAllah Allah akan siapkan yang baik-baik untuk kita. Subhanallah, baring tahu-tahu terlena. Yang tak boleh tidur tu jadi macam makan ubat pula. Apa tu? Okey. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua orang tak sabar-sabar nak melalui kehidupan yang akan datang. Tapi bila masa tu dah datang, tiba-tiba kita rasa rugi. Sebab itu buku ni kata, kitab ni menyebutkan kepada kita, lalu apa yang terjadi, semua fasa itu terlewati. Fikiran-fikiran yang pernah ada itu pun berubah. Yang kita kata dulu konon nak jadi wanita solehah sangat, tiba-tiba lelaki soleh yang kita dambakan tu soleh masa 40 hari jadi suami je. Kan? Soleh masa 40 hari jadi suami je. Lepas 41 hari, sahabat-sahabat dah jadi toleh pula. Saya penat lah Ustazah, bersabar atas kerendah suami saya. Macam tu kan, mengadu kat Ustazah. Hari tu kata soleh sangat. Kan? Lah Ustazah, saya baru tahu rupanya dia sipulan-sipulan. Kan habaq dah. Jangan tunggu nak jadi isteri soleha, masa anak dara tu kena solehah dah. Kan? Dia punya je tu besar Kak Nazar. Je tu kena faham-faham. Fikiran-fikiran itu selalu mengikuti apa yang akan terjadi nanti. Okay, sahabat-sahabat, ini samalah. Ustazah, nanti bila saya dapat pergi umrah dengan Ustazah, saya janji nak pakai tudung labuh. Nyampah dengar. Jangan tunggu nak jadi umrah. Sahabat-sahabat, sekarang ni visa pun tak tahu kat mana lagi. Macam confirm je boleh hidup sampai tahun depan. Tudung yang menutupi dada tu bukan tunggu nak pergi umrah, sekarang. Sekian dimaklumkan. Jadi betul-betulkan sikit tudung anda yang sedang menonton di mana-mana tu, kafe Malaya ke mana-mana. Kalau kat dalam rumah tak apa lagi, tunjuk lagi suami suka kan. Kat luar rumah ni, nanti kan dia PM Ustazah, bila Ustazah nak buat umrah, nanti saya nak ikut Ustazah umrah, saya nak pakai tudung labuh. Sekarang, bukan bila pergi umrah. Belum tentu lagi kita buat umrah tu. Samalah kesnya macam ni sahabat-sahabat. Kan, kita kadang-kadang pelik-pelik lah. Ustazah, kalau saya dah jadi umi nanti, saya nak jadi umi yang solehah. Sekarang, kenapa tak jadi solehah sekarang? Kita baru isteri, kita belum umi. Teruklah sahabat-sahabat perangai macam ni. Tu perkataan yang paling sesuai lah. Maaf, anda kena terima, inilah hakikat. Sebab kita jumpa cakap je lebih, buatnya tidak. Misalnya, nanti ketika sudah pencen, kan main lagi. Ketika sudah pencen, ketika sudah benar-benar tua, ia melihat ke belakang. Hai, semalam hari warga emas, katanya dah nak tidur baru Ustazah nampak. Hari warga emas, tak pernah dengar ada tahu hari warga emas. Kita tak warga emas lagi, kita tak tahulah ada hari warga emas. So Ustazah teringatlah, Ustazah memang suka berkawan dengan warga emas. Sebab kan, nasihat-nasihat mereka memang emas. Bukan sebab dia suka pakai emas. Sembang-sembang, cik, besar gelang. Tak sesuai cik, tua-tua pakai gelang besar. Mai bagi kat chat lah. Bukan nak kenden dia, bukan. Tapi nasihat-nasihat mereka tu, mereka bercakap berdasarkan pengalaman. Apa jangan nyampah kawan orang tua-tua. Dia pun warga emas, sangat bernilai. Jadi selamat hari warga emas bagi siapa-siapa yang warga emas semalam lah kan. Hari ni kita dah memang emas-emas belaka. Tua ke muda ke emas, sebab anda menonton satu emas yang lebih emas. Apa tu? Teringat Nabi SAW ketika bercakap dengan para sahabat, siapa yang nakkan harta rampasan perang, malam ni datang ke sini. Sini tu tempatnya Nabi selalu beri tausiah lah. Sahabat-sahabat belum berlumba, lelaki-lelaki saat itu belum berlumba datang. Tak sabar, Rasulullah belum mai lagi, dia pemai dah. Tak sabar nak tunggu Rasulullah ni. Rasulullah nak agihkan harta rampasan perang.
Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Nabi mai, kan kalau kita bahasa mudahnya kita cakap, relax je Rasulullah datang. Mana pula harta rampasan perang ni, kata ada. Lepas tu Nabi seperti biasa menyampaikan ilmu. Masya Allah, ada pula yang noti tanya, mana harta rampasan perangnya ya Rasulullah? Saya minta maaf kalau ada guru-guru menonton, Ustazah nak beri faham cerita tu, Ustazah pindahkan dengan bahasa mudah yang kita boleh faham. Sebab ada juga orang yang marah Ustazah kalau Ustazah cakap pandai-pandai tukar. Maksud tu kena sampai, sahabat-sahabat. Sebab Ustazah bukan baca matan hadis. Kalau Ustazah baca matan hadis dengan terjemahannya, Ustazah pindahkan cerita. So Nabi SAW pun kata, hak yang ni yang aku sampaikan ni, maksud ilmu yang Nabi cakap ni, itu lebih emas lagi daripada segala emas. Itu lebih berharga lagi daripada segala yang berharga. Emas dihimpun-himpun, kalau tak kena cara habis juga, sahabat-sahabat. Tapi ilmu dihimpun-himpun, manfaat untuk diri disebarkan pula. Masya Allah. Walaupun setelah matinya hak emas tadi, pewaris-pewaris kita ni, ahli-ahli faraid ni dah ambil satu persatu. Oh, ni yang dapat gelang, ni dapat cincin, ni dapat rantai segedebu, contoh kan. Habis dah. Hak kita punya mana? Tak ada. Doakan kita pun tak ada. Tapi ilmu, subhanallah, kalau kita sebar luaskan, kita amal untuk diri kita sendiri, mati kita nanti ni, pahala aku yang mana ni ya Allah? Jadi sejuk barzah aku ni. Yang ilmu yang engkau dapat dulu, satu je ilmu tu engkau dapat, tapi engkau amal, engkau sebar sungguh-sungguh, tidak ada ruginya. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi betul-betul seronok berkawan dengan warga emas. Macam-macam cerita. Ada pula yang kata, Ustazah ni pelik lah kawan dengan orang tua-tua. Kan? Orang tua-tua ni kan makcik bawang semua. Ustazah sibuk, kita tak kahwin, tanya bila nak kahwin. Dah kahwin, dia tanya kenapa tak mengandung lagi. Stres dengan orang tua-tua ni. Memanglah, macamlah hampa tak ada kekurangan orang muda. Kan orang tua-tua nasihat dia emas. Walaupun kadang-kadang, mulut boleh tahan. Orang tertentu je lah, bukan semua kan sahabat-sahabat. Tapi orang muda duk cakap, nyampah kawan orang tua Ustazah, ada je yang tak kena. Macamlah hampa sebagai orang muda tu semua kena. Tak. Jadi cuba kita menerima kekurangan orang lain, sebab kita tahu diri kita ni serba kekurangan. Orang yang merasa dirinya serba kelebihan tu sebab pandang orang tua bangga tak sedar diri, pandang orang muda kecil hingusan lagi dah nak nasihat aku, semua tak kena. Macam dia seorang je betul. Hidup macam ni payahlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak minat sangat mama nak beli pun tak mampu Subhanallah. Nanti ketika sudah pencet, ini sudah bahawa kehidupan harus mana tadi hilang. Allahumma salli ala Muhammad. Dia telah kehilangan kehidupannya yang telah lalu tanpa merasakannya walau hanya sedetik. Kita harus, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita baru mahu belajar ketika kesempatan yang pernah ada itu sudah lepas, bahawa kehidupan itu harus dirasakan dalam setiap detik, setiap zaman dari kehidupan kita sekarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, saya sayang anda kerana Allah. Okay? Kalau kita sebagai orang muda, jangan tunggu tua nak jadi orang baik. Sebab itu Ustazah sebut, indahnya menjadi orang muda yang tua amalnya. Ada orang yang dah tua, rasa nak patah balik ke belakang, nak isi masa muda dia dengan agama. Tapi memang tak mungkinlah kita boleh patah balik ke belakang. Kulit yang kedut-kedut ni kita nak tegangkan balik seperti usia gadis 17 tahun, tak mungkin. So sudahkah kita terlambat? Belum ada istilah terlambat selagi kita belum mati. So walaupun dah uzur, dah sakit lutut, dah lemah tubuh, tetap beramal seperti amalnya orang muda. Bukan nak suruh berlari pergi masjid. Berlari kan tak pasal-pasal kena operation kaki patah terkoi yang dah sakit-sakit retak-retak tu kan. Bukan suruh berlari, tapi jiwanya, istighfarnya, zikrullahnya tanpa henti. Masya Allah sahabat-sahabat, ini yang jauh lebih indah. Sebab tu bila kita faham konsep macam ni, belajar daripada tokoh-tokoh yang terdahulu, dia suruh kita manfaatkan setiap masa yang ada. Hari ni hari Sabtu, contoh kita nak buat kerja apa, tak apalah, besok pun boleh buat. Besok tu confirm ke kita lapang, senang. Tiba-tiba besok baru nak start kerja yang kita tangguh hari ni, ting tong, dah boleh rentah negeri, tetamu dari kampung datang. Dah setahun tak jumpa, sembang daripada sarapan pagi sampai makan tengah hari tak habis sembang. Ya Allah, aku tak siapkan lagi anak-anak nak sekolah besok semua kan.
That's why kita tak boleh bertangguh-tangguh kerana kita akan menyesali. Besok contoh, berlaku kejadian macam Ustazah cakap tadi. Alamak, family datang dari kampung pula, takkan aku nak halau. Aku nak cakap, hang baliklah, aku nak kemas rumah ni. Semalam aku tak ada nak buat, aku pergi tengok Hindustan pula semalam. Contoh kan sahabat-sahabat. Kita, kalaulah semalam aku buat, kan dah settle. Kalaulah semalam, kalau tak sudah. Maka inilah yang ditepuk tangankan oleh syaitan. Padan muka, semalam aku lekakan kau, padan muka kan. Baik hidup lagi. Hidup pula tu, membawang pula tu dengan orang kampung. Cuba hidup tu penuh dengan istighfar. Masya Allah, kita orang dewasa, kita dah belajar. Sungguhlah kita tak boleh patah balik ke belakang. Kita hanya nak buat sesuatu yang terbaik untuk hari ini kita. Ini syok kita belajar daripada para tokoh dunia. Kalau mereka sahabat-sahabat dirahmati Allah itu non-Muslim daripada yang Islam, lagilah. Demikian pula orang selalu mengatakan, saya akan melakukan taubat. Kalimah akan ni disindir oleh ulama salaf. Mengatakan, saya mengingatkanmu tentang perkataan akan. Kan akan. Sebab kata itu sudah banyak mencegah terjadinya kebaikan dan menunda dilakukannya perbaikan. Dek, kerana Ustazah, kalau saya dapat pergi umrah nanti Ustazah, saya akan duduk dekat masjid iktikaf daripada asar sampai ke isyak, tak balik-balik. Saya akan solat banyak-banyak, saya akan baca Quran banyak-banyak, saya akan zikrullah tanpa henti. Yolah tu. Sebab tu makin lama dalam kerja dakwah sahabat-sahabat, minta maaf saya kena cakap benda ni. Saya tak heran dah dengan orang-orang yang minta maaf lah sahabat-sahabat jumpa. Ustazah tolong doa lah projek saya ni jadi. Projek saya ni jadi, saya akan sedekah dekat projek Ustazah tu. Ustazah tengah nak banner ni sekian-sekian kan Ustazah. Agak Alhamdulillah. Ustazah tolong doakan saya akan sedekah kat Ustazah. Okay, I tunggu you punya akan. Gitulah. Sebab banyak sangat sahabat-sahabat. Kita pun kempen dalam ceramah. Kita mulakan walaupun sehari RM1. Kan? Dia buat bodoh je main WhatsApp. Main WhatsApp. Dia tak heran dengan Ustazah punya sehari RM1 tu. Tak heran sahabat-sahabat. Lepas tu lepas kuliah dia ikut Ustazah sampai kat kereta. Kan? Ustazah doa lah saya tak larat lah Ustazah nak pikir RM1 sehari tu. Banyak lagi benda kita nak pikir ni. Kan nak bank in sebulan RM30 tu saya tak larat lah Ustazah. Itulah dia istiqamah kak. Sikit tapi tiap-tiap hari teringat. Sikit tapi tiap-tiap bulan kita infak. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itulah betul lah apa Ustazah cakap tu. Tapi saya banyak lagi lah benda nak fikir Ustazah. Nanti bila saya punya projek tu ni, saya akan bagi RM10,000 terus kat Ustazah. Contoh kan. Haram. Tu perkataan yang mudah. Projek dah naik berapa tingkat dah. Dah masuk banyak sahabat-sahabat. Saja je kan kita cakap Alhamdulillah kak, madrasah yang hari tu saya bagi tahu tu dah banner dah. Sekarang ni tinggal kubah je nak buat. Ada satu surau kecil kita buat, tinggal kubah. Oh ya ke Ustazah? Alhamdulillah lah. Itulah Ustazah, projek saya ni makin ada masalah pula. Satu-satu hutang tak terbayar bla bla bla. Macam manalah hati ni nak khabar sahabat-sahabat? Macam manalah hang nak berkat ni? Hang berakan banyak sangat dengan agama Allah tapi buatnya tidak. Maka sahabat-sahabat, kita mampu sikit, buat sekarang yang sikit. Ni rasa macam nak konyok-konyok je. Geram ni, geram. Geram sebab Ustazah cakap, Ustazah Zai selalu dalam hidup ni sahabat-sahabat, aku memang tak mampu lah nak segedebuk bagi macam tu. Tapi bila aku tahu satu-satu projek akhirat ni, aku rasa malu dengan Allah kalau RM1 pun aku tak boleh nak sumbang. Ya, kita ada cita-cita besar. Nanti kalau projek aku ni jadi, aku nak infak RM10,000, sebahagian daripada aku nak bagi. Kita tak tahu ke depan sahabat. Entah-entah suami kita sakit memerlukan sebiji, doktor kata RM10,000 kos operation tu. Contoh. Kita dah, ya Allah macam mana ni? Dah mulalah tanya soalan kat Ustazah. Ustazah, saya punya akan hari tu kira nazar ke kira macam mana? Akak bernazar ke tidak? Taklah, saya cakap je hari tu kan Ustazah. Saya tak sangkalah suami saya sakit kena betul-betul RM10,000. Akak tahu tak, kalau hari tu akak tak sebut akan, akak terus je bagi RM1 masa tu, dah ada satu bata yang terbanner dibeli menggunakan duit akak yang RM1 tu.
Orang dah dapat banyak pahala dah. Akak punya akan tu tak buat-buat lagi sampai sekarang. Sekian dimaklumkan. Itulah habis ceritanya. Sahabat-sahabat, dulu-dulu Ustazah setahun dua berdakwah, Ustazah tak ada modal macam ni nak cakap. Sebab semua orang kan. Ustazah cerita sikit lah masa Ustazah nak bantulah. Bukan Ustazah seorang yang bina surau rumah Ustazah ni. Sahabat-sahabat AJK Surau kata, tak apa Ustazah, kita ni akan ada seorang Tan Sri ke Datuk Sri apa, entah dia duduk habak dalam meeting tu kan, sahabat-sahabat. Dia kata apa, dia janji nak tulis cek 1 juta RM. Kemain lagi sahabat-sahabat, 1 juta nak bagi kat pembinaan surau kami. Okey, Alhamdulillah. Dalam meeting cakap, lepas tu Ustazah cakap selamba je. Ustazah kata masalahnya ceknya tu dah ada ke belum? Belum Ustazah. Datuk tu kata dia nak bagi, dia akan bagi. Okey lah, tak apalah, kau punya akan, aku tunggu je lah kan. Kan tunggu je sahabat-sahabat. Sebab saya dah banyak kali kena. Maka saya bercakap benda yang ada dalam tangan. Okey, meeting lagi. Mana apa cerita yang kata cek Datuk tu akan bagi 1 juta tu mana? Itulah Ustazah. Dia tak bagi lagi. Ni tak sedap nak cakap ni Ustazah. Ada syarat pula. Kalau kita nak guna duit 1 juta dia tu, kena surau kita ni nanti nama arwah mak dia. Memang akan marahlah kita dengar kalau macam tu kan sahabat-sahabat. Pahal pula dah bagi syarat-syarat macam tu. Kau hari tu nak sedekah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dah ada dah orang-orang yang buka mata. Wow, 1 juta. Ustazah kata ada ku kisah dengan 1 juta dia. Kita bekerja je. Kerja. Pergi masjid sebut siapa nak bersama-sama dengan saya. Mokcik-mokcik buka gelang, buka rantai. Ustazah, saya tak ada RM Ustazah, tapi saya pun pakai rantai. Buat apa? Tudung dah labuh, rantai saya bukan orang nampak pun. Biar Allah nampak saya punya, jualkan rantai saya ni jadi surau rumah Ustazah. Ramai sahabat-sahabat, Masya Allah. Akhirnya terbina surau yang harganya lebih 2 juta tu. Allahu Rabbi. Mana Datuk yang akan bagi tadi tu? Senyap, hilang. Sekian dimaklumkan. Mungkin ada jiran saya tak tahu cerita ni. Ini cerita dalaman ketika itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi tak payah nak berakan sangat. Kita fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Kita dah berazam, kita tawakal pada Allah. Ya Allah, aku nak tunggu duit bonus tu, aku nak pam banyak ni sekian, aku akan buat nanti. Tak salah, berazam. Tetapi yang sekarang ni kita tahu dia nampak anak yatim depan mata kita. Apa yang kita boleh tolong? Start dulu walaupun sikit. Sebab kita tak tahu masa akan tu tiba nanti, kita ada ke seperti yang kita telah mengakankan dulu tu. Anda jangan tergelak. Ustazah memang suka mengakar-akarkan bahasa. Mengakankan, apa maksud? Baik, seorang ulama salaf mengatakan, saya mengingatkanmu tentang perkataan akan sebab kata itu sudah banyak mencegah terjadinya kebaikan dan menunda dilakukannya perbaikan. That's why tabung sehari RM1 tu sangat berjaya dengan izin Allah. Sebab semua orang kaya miskin boleh join. Dan tidak ada paksaan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak ada pun hantar surat merah. Hang belum bayar RM1 sehari. Tak ada pun hantar. Sekadar hantar reminder semalam setiap 1 hari bulan Ustazah. Saya hanya sekadar mengingatkan tentang jiwa istiqamah. Macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Memanglah salbiyah isma'un, memanglah insya-Allah. Tapi insya-Allahnya orang beriman ni macam mana? Okey, kita mesti buat. Kita mesti buat, tak ada halangan. Dia punya insya-Allah tu sahabat-sahabat, insya-Allah Ustazah kalau projek saya ni berjaya saya akan bagi. Orang beriman dan bertakwa, projek tu jalan sahabat-sahabat terus. Aku teringat hari tu, tapi kalau aku bagi dulu ni, itu bukan tinggi tawakal. Sebab tu kita tahu setan ni sekali kita berniat baik 10 kali dia nak halang. So, sebab aku nak lawan syaitan, aku yang menang bukan dia yang menang. Aku tak tunggu keakanan itu berlaku, aku start sekarang. Nah Ustazah, saya mulakan RM10. Contoh sahabat-sahabat, itu lebih best lah. Saya tak mengharapkan banyak sangat segedebuk-segedebuk, tapi saya sangat sayang follower Ustazah Zai yang memang istiqamah. RM1 sehari, RM1 sehari. Sampai penat accountant kami buat kerja. Ustazah, pasal apa RM1? Tahlah Ustazah dah cakap RM1 sehari tu letak kat dalam rumah, tabung atas rak kasut ke dalam bilik ke. Bank in kat kita RM30 sebulan. Tapi dia pun ni mokcik-mokcik ni lurah bendoi. Dia pilah bank in RM1 sehari, RM1 sehari.
pening bahagian akaun kami nak record, sahabat-sahabat kan. Sebab ni amanah, kita kena jaga, RM1 pun kena record juga. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah, dah tiba masanya untuk kita mengulas semua ayat-ayat Quran yang ada dalam bab 76. Berapa tadi kita start? Nak habis dah ke masa? Awak yang kita ni macam tak boleh nak stop lah mengajar Latahzan ni. Sebab Latahzan ni sangat-sangat best kan? Mana dah ayat-ayat Quran saya suka baca dalam yang baru ni. Okey, sikit. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Allah biar je orang yang memang tak nak. Allah dah cakap banyak kali jangan bertangguh, buat yang terbaik setiap hari, tapi kita nak berangan-angan. Sebab tu ketika Ustazah menulis buku Angan-Angan ke Firdausi, apa seruan Ustazah? Please jangan hanya jadikan angan-angan. Ramai baca buku ni Ustazah, sebelum buku ni ditulis, Ustazah bantu saya pun nak masuk syurga. Takutlah sahabat orang cakap macam tu, sebab kita ni pun belum tentu syurga. Sebab tu Ustazah menulis Angan-Angan ke Firdausi. Tapi daripada angan-angan ni, jangan kita tak usaha untuk jadikan kenyataan untuk berhimpun di Firdausi. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah kita nak sebut? Ya Allah, ramainya yang komen pada Ustazah sebelum Ustazah tulis buku ni. Ustazah bantu saya nak dapatkan syurga Allah, nak dapat redha Allah. Tapi pakaiannya masih yang begitu. Percakapannya masih mencarut-carut di Facebook, mengata-ngata orang. Macam mana kita dah tahu benda tu salah, tapi kita masih merasa lazat dengan maksiat itu, tapi kita sebut nak masuk syurga. Sahabat, tak malu ke kita dengan Allah? Sebab itu jangan Firdausi ini dijadikan angan-angan. Tujuan saya menulis, siapa kita? Kita hamba Allah, kita isteri, kita anak, kita suami, kita siapa sahaja, kita jiran tetangga. Melalui jawatan-jawatan kita atas dunia ini, walaupun yang anda selalu cakap, saya ni suri rumah je Ustazah. Di sisi kita mungkin je, tapi di sisi Allah dengan title jawatan suri rumah itu memudahkan anda ke syurga. Siapa tahu kita tak tahu, sahabat-sahabat. Hei Ustazah Zain, kau jangan bongkak sangatlah ada nama konon sebagai pendakwah sekian-sekian. Adakah peluang untuk masuk syurga? Belum dicop dekat dahi kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu bila Ustazah tulis Angan-Angan ke Firdausi ni, Allahu Akbar, ada peluang untuk aku ke syurga ni. Tapi sebagai isteri aku siapa? Sebagai anak, orang tua sakit depan mata aku siapa? Memanglah ada kerena adik-beradik ke, jiran tetangga ke. Aku tak sabar menghadapi kerena semua itu. Macam mana aku nak syurga? Orang buat jahat sikit ke aku, lebih-lebih pula aku balas. Macam mana aku nak syurga? Sebab tu sahabat, ujian-ujian yang Allah datangkan pada kita ni semuanya adalah cara Allah nak test kita layak syurga ke tidak. Anda tak terasa ke Ustazah nak buat trip nanti bulan 10 ni ke Langkawi untuk membantu menghidupkan ekonomi yang di sana orang dah meratap dah. Dah ramai yang hampir muflis, bahkan pembawa-pembawa teksi di Langkawi itu sahabat-sahabat contoh. Ya Allah Tuhan, kita tak boleh berdiam diri. Ada satu-satu sudut yang kita perlukan sokongan, saling sokong menyokong. Tawakal tu ala Allah. Dan rupanya nak naik bas kena swab test. Nanti dekat Langkawi nak kena swab test. Kalau ikutkan wallahi tak ada kerjanya aku nak layan makcik-makcik ni swab test berapa kali nak kena swab ni. Tak larat sahabat. Tapi inilah new norm yang kita kena patuhi supaya kita nak cerita dekat Allah yang kita jaga diri kita sungguh-sungguh. Lalu apa Ustazah kata, ya Allah, berapa kali nak test ni ya Allah untuk pastikan aku ni suci sangat dari COVID tu. Tapi aku buat swab test banyak kali tak kat dunia ni untuk pastikan aku ni layak syurga Allah. Kita sanitize tak hati kita ni yang banyak sangat kekotoran. Kita duk kata orang tu sangka buruk je kan Ustazah tak baik. Dia tu kan Ustazah jahat tau. Tapi kita ni sanitize tak? Sahabat-sahabat. Itu yang tak ada satu benda pun asbab COVID ni yang kalau anda fikirkan Allah, sahabat-sahabat, tak membuka mata hati. Semua ni jelas mesej daripada Allah. Bukan sekali swab ni nak pastikan kamu ni ahli syurga yang jenis macam mana. Subhanallah. Umi Iman
Boleh je siapa yang nak join sehari RM1 tu terus WhatsApp dululah nombor tim khidmat kita. Nanti tim khidmat akan bagi nombor handphone Ustaz Azwan, insya-Allah. Baik, muslimin muslimat, seorang ahli falsafah yang berasal daripada Perancis, macam mana pula nak sebut nama dia, Montaigne tak tahu nak sebut, mengatakan hidupku penuh dengan derita yang buruk yang sama sekali tidak menunjukkan keramahan. Hidupku penuh dengan derita yang buruk. Maknanya dia dah tua sebagai tokoh, dia menyesali apa kesombongan-kesombongan yang pernah dia buat dulu. Kita pun ada yang menyesali kehidupan masa muda kita kan, sahabat-sahabat. Kita sombong dulu, baru dengan jawatan CEO satu syarikat dah berlagak, kawan lalu tepi pun tak nampak, sahabat-sahabat, kita menyesal. Akhirnya kita hilang doa kawan-kawan yang baik ni. Okey, cuba tengok anak dia Amy tadi, dia seronok tengok bapak dia mati dan dia tak sudi pun nak mendoakan bapak yang begitu. Kenapa? Betul lah Allah tak pernah zalim pada kita. Kita yang zalim pada diri kita sendiri. Hang buat dosa, hang tanggunglah sekarang ni. Jadi kenapa kita nak membiarkan? Dah banyak dah contoh tauladan, tapi kita tak jadikan ia sebagai cerminan. Sahabat-sahabat, saya tegaskan bahawa meskipun memiliki tahap kecerdasan yang lebih baik dan pengetahuan yang luas umumnya, mereka tidak tahu hikmah di sebalik penciptaan mereka. Mereka tidak mengambil petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh utusannya. Kesian kalau tak balikkan kepada Allah. Apa kata Allah dalam surah An-Nur ayat 40? Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Dan barang siapa tidak diberi cahaya, yakni petunjuk oleh Allah, tidaklah dia mempunyai cahaya. Macam mana kita nak dapat cahaya tu, sahabat-sahabat? Macam mana nak dapat cahaya? Kita tu, pahal blackout pula ni rumah ni. Panas dah, tak ada aircon, tak boleh buka kipas, tak boleh buka lampu. Gelap ni, habis langgar semua orang ni. Hang duk pok-pek berkeluh kesah gitu, pilah telefon TNB. Usaha sikit. TNB kata, bersabarlah duhai tuan rumah nombor 44 Jalan A, rumah saya lah tu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, bersabarlah kami dalam perjalanan untuk membawa cahaya ke dalam hidup anda. Tapi nak tunggu TNB datang sampai bila? Pilah buka laci tempat duduknya lilin kita tu. Cari, sahabat-sahabat dirahmati Allah, cahaya akan masuk ke dalam ruang yang bercahaya. Hati kita bercahaya apabila kita sungguh-sungguh mencari Allah. Mudah untuk kita faham ilmu yang diberi faham oleh Allah. Tapi kita tak bersungguh untuk mencari redanya Allah. Lepas tu tanya, pasal apa aku tak faham, Ustazah tak lalat ni cerita apa? Kan sahabat-sahabat, kita kena cari redanya Allah. Allah yang beri segala-gala. Surah Al-Insan ayat 3. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Allah kata, aku dah tunjuk dah jalan. Pilah ikut jalan yang lurus tu. Hang yang jadikan dia bengkang-bengkok. Tak apa kan Ustazah kalau pakai tudung nampak leher kan? Tak apa, leher. Marah orang utara. Leher ke leher? Kan? Salah ke leher, sahabat-sahabat? Ustazah, tak apa kan, saya dulu tak pakai tudung, sekarang saya dah pakai tudung, Alhamdulillah. Nampak leher sikit tak apa kan Ustazah? Nampak rambut sikit tak apa kan Ustazah? Nampak dekat jiran je kot, takkan tak boleh pergi masjid pakai dah tudung. Kau ikut undang-undang siapa? Ustazah, boleh tak kalau saya patuh SOP nak hindar diri dari COVID, saya pakai mask yang tutup mulut je, hidung tak tutup? Kan sahabat-sahabat, hidung tak tutup, mulut je tutup. Hampilah mana-mana orang akan disuruh angkat. Itu Ustazah lah. Sebab Ustazah tak, ya Allah, tak boleh bercakap. Sebab tu rancangan dengar masa dekat Raudatul Sakinah, saya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Saya apa tu Kak Yanti, boleh pun nama Kak Yanti tu Ustazah nampak je sebab dah biasa kan. Jangan kecil hati pula Ustazah sebut nama Kak Yanti, sebab Kak Yanti ni admin close group demi ummah kerana Allah. Apa ni Ustazah sebut nama Kak Yanti, marah pula kan. Jadi sebab Ustazah kena tahu mungkin ada benda penting Kak Yanti sampaikan tu. Tapi jangan risau, Ustazah bila santai-santai Ustazah cuba tengok balik komen-komen anda, apa yang perlu dijawab. Masya Allah sahabat-sahabat. Okay, kita patuh SOP tapi pakai mask baru, hidung tak tutup, mulut je.
memanglah leherak. Lehiak. Okey. Okey, sahabat-sahabat, dahlah SOP yang hari tu ada sekejap kan, disuruh pakai mask 2. Saya nak tergelak kadang-kadang. Disuruh pakai 2, bangai pakai sungguh, ya Allah taatnya. Disuruh pakai tudung, sahabat, tudung ni tak adalah tebal sangat. Tapi kalau 4 segi bidang 60 ni Ustazah lipatkan, memanglah ada 2 lapis. Kan sahabat-sahabat, 2 lapis. Alhamdulillah, walaupun dia jenis yang kalau 1 lapis ni kita nampak kita punya leher ni, kan? Janganlah pandai-pandai kau otak gunting jadi 1 lapis supaya leher kau nampak pula. Kita bukan gila kat fashion, sahabat-sahabat. Apa fashion yang dibolehkan oleh Allah? Kita kata kita menutup aurat, tapi hakikatnya bukan menutup, kita membalut. Dah macam jenazah dah, ketat sana ketat sini. Saya minta maaf sahabat-sahabat La Tahzan yang menonton ni macam-macam cara berpakaian, macam-macam. Ustazah tak nampak anda walaupun Ustazah baca nama-nama anda. Tapi sampai bila? Nantilah Ustazah, saya balik umrah, saya belilah abaya banyak-banyak yang longgar-longgar tu saya pakailah. Sekarang saya bekerja kot. Frontliner ke front desk? Sahabat-sahabat, takkanlah saya nak pakai tudung labuh-labuh tu. Kenapa tak boleh ke? Sahabat-sahabat, kalau anda baca buku Ustazah Dakwah Penuh Ukhuwah, mana buku tu? Masya Allah, saya cerita dalam ni betapa dulu-dulu saya minta kerja, kan? Dia kata, macam muka orang tua je pakai tudung macam tu. Tak boleh pakai tudung pendek sangat. Okey, bukan kat sini je kerja. Kalau kau tak bagi aku pakai tudung yang betul-betul menutup aurat, ada banyak lagi kerja lain. Allah yang jaga rezeki aku takkan patuh benda macam ni. Kita ada pendirian. Kenapa kita nak ikut dia hanya semata-mata gaji yang di-offer saat itu RM800? Ingat lapar dengan RM800 hang. Nak dapatkan syurga Allah tu sahabat dengan takwa. Aku tak takut engkau, aku takutkan Allah. Cubalah ambil kalimah ni. Saya tak tahu lagi nak cakap macam mana. Barulah cahaya tu Allah suluhkan kepada kita. Fahami tadabbur ayat dalam TV Al-Hijrah tadi. Kalau betul-betul takwa, Allah bantu kita kenal mana baik, mana buruk. Tapi sekarang kita beragama Islam je, tapi kita tak takwa pun kepada Allah. Tolong faham, okay? Surah Al-Insan selesai. Okey, habis dah. Tarik nafas, jangan marah Ustazah. Okey, tetapi jauh lebih baik, lebih indah dan lebih sempurna daripada semua kutipan di atas adalah hadis Nabi SAW. Sahabat-sahabat La Tahzan, hadiahkan diri anda satu senyuman. Kalau ada yang pertama kali menonton, mungkin anda stres dengan kuliah Ustazah. Saya minta maaf, saya tak kenal cara pakaian anda macam mana, cara hidup anda macam mana. Wallahi, kerana sayang saya kerana Allah. Okay, kalau orang yang dah lama dengan Ustazah Zai, dia kenal macam mana cara Ustazah nak bercakap. Tetapi kalau orang yang baru-baru, sebab saya tak boleh nak minta sahabat-sahabat tim khidmat klasifikasikan. Hok yang ni Hanisa Syafi'i ni kelas A sebab tak jemu-jemu Imam Mustafa ni ada je muka dia dekat kuliah Ustazah. Tiba-tiba ada seorang nama ni ni letak kelas Z Saya tak nak kelas Z. Kelas Z ni orang yang pertama kali dengar, biar pi humban dia kat mana-mana longkang, saya tak nak tengok muka dia. Astagfirullah. Tak, sahabat-sahabat. Semua anda adalah hamba Allah. Yang Allah rezekikan hari ni anda bersama-sama sebab anda nak diperdengarkan oleh Allah tentang satu teguran dari Allah. Lidah Ustazah ni takkan bercakap sahabat-sahabat tanpa izinnya Allah. Okay, tanpa izinnya Allah. Semalam saya cutikan satu kelas sebab saya dah tak larat dah. Sakit dekat lidah saya ni. Ada hati saya, ya Allah Tuhan, kau rehatkan aku seketika ni, mesti ada sebab ya Allah. Apa yang kau tak izinkan di lisan aku ni bercakap, aku syukur ya Allah, kau izinkan besok aku boleh bercakap lagi yang baik-baik. Kita kena sedar sahabat-sahabat, mulut kita ni bercakap bukan kerana hebat pandainya engkau, tapi kita balik kepada izinnya Allah. Kalau Allah berkehendak sahabat-sahabat, Allah yang datangkan kita walaupun pertama kali dengar, Pak Ustazah ni baju ketat pakaian jenazah. Yes, sebab Ustazah pun bantu uruskan memakaikan kain kafan di tubuh jenazah. Mokcik-mokcik yang tukang pakaikan kain kafan tu, tolong ketat sikit ujung sana tu, tak kemah lah. Ketatkan lagi sini. Otak Ustazah terus sampai, oh rupanya orang mati ni memang pakaian dia kena ketat supaya kemas. Jadi orang hidup, anda hidup ke mati? Selagi hidup, perempuan bukan berpakaian ketat. Please. Sebab itu kita basuh pinggan kat rumah sepupu. Sahabat, handphone saya ni sarat. Handphone, berapa banyak handphone? Sarat dengan Ustazah. Baru tadi, saya tak habis baca lagi. Saya dinodai oleh sepupu saya sendiri pada usia saya 5 dan 6 tahun. Sekarang,
Ketika itu sepupu saya usia 20 tahun. Saya tak boleh maafkan dia sampai hari ini. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa yang berlaku? Sebab lelaki-lelaki kita dipertontonkan dengan kata berpakaian tapi macam telanjang. Ketika dia naik syahwat tu, dia tak boleh buat apa-apa pada perempuan itu. Tetapi ketika dia nampak mangsa, budak kecil berseorangan, tak ada siapa yang tahu. Dah lupa dah Allah Maha tahu, Allah Maha memandang. Please, macam mana lelaki nak tundukkan pandangan kalau kita berpakaian tapi kita sengaja nak bertelanjang di hadapan mereka? Tolong sahabat-sahabat, saya sayang anda kerana Allah. Mereka bukan tengok orang yang bogel macam negara orang putih tu. Mereka tengok kita bertudung konon tapi ketatnya melekat. Sahabat, kenapa macam tu? Sedangkan Nabi kata banyaknya akhir zaman wanita yang berpakaian tapi bertelanjang. Kita ke wanita yang Nabi SAW sebutkan tu? Anak-anak perempuan kita ke sahabat-sahabat? Menantu-menantu kita ke? Macam mana lagi kita nak buat? Kita tak boleh nak londehkan pakaian mereka, nak pakai baju yang mak beli ni, tak boleh. Tapi kita tunjukkan akhlak yang baik. Kita doakan mereka dengan kasih sayang. Allahu Rabbi. Tetapi jauh lebih baik dari mana tadi, Dante, apa nak sebut ni, seorang penyair yang berasal dari Itali berkata, fikirkanlah bahawa hari ini tidak akan pernah muncul kembali. Hari ini tidak pernah akan muncul kembali. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi jauh lebih baik, lebih indah dan lebih sempurna daripada semua kutipan di atas adalah hadis Nabi SAW. Salli salata muwaddi'. Solatlah seakan-akan solat yang anda kerjakan itu solat yang terakhir kali. Pernah tak rasa solat subuh yang kita buat tadi adalah solat terakhir? Pernah tak rasa sahabat-sahabat, aku tak mampu nak berdoa dah. Mungkin lepas ni kalau aku tak mampu berdoa, kalau ada lompang-lompang, lompong-lompong, lompang ke lompong, lobang-lobang pada solat aku dulu, solat-solat sunat aku ni pun akan ditanya oleh Allah. Kenapa kita berkira sangat, sahabat? Kalau kita dapat extra bonus, duit tambahan, siapa nak kerja overtime? Bos, ada gaji ke? Ada allowance ke? Gaji lebih, kerja lebih? Mestilah ada. Kau gila aku nak suruh kau kerja lebih, tak ada allowance, siapa pun tak nak. Allah dah offer lama dah, yang fardu buat, tapi yang sunat kau tak buat, tak dosa. Tapi kalau kau buat aku nak bagi lebih ni, kau tak nak ke? Tak nampak duitnya ustazah, sebab itulah tak nak. Alah sunat je. Sedangkan Allah nak bagi lebih, kita tak nak. Macam hebat sangat fardu kita tu semua dah diterima ke sahabat-sahabat? Allahu Akbar. Orang yang menanamkan keyakinan di dadanya bahawa hari kehidupannya saat ini adalah hari terakhirnya, maka dia akan memperbarui taubatnya, akan melakukan amalan terbaik, akan lebih taat kepada Rabbnya, dan akan sentiasa mengikuti sunnah Rasulnya. Cuba rasakan yang terakhir. Ini ibadah aku yang terakhir. Ini kuliah tahzan aku yang terakhir. Sahabat-sahabat, kalau kita fikir, aku sakit hati dengan orang ni, tapi hari ni aku jumpa dia, mungkin lepas ni aku tak jumpa dia lagi, aku akan bercakap yang baik-baik dengan dia. Sahabat, hidup kita ni tak tahu bila. Bukan mesti yang sakit je mati dulu. Kita banyak kali tengok orang sihat-sihat pun mati. Mungkin ini yang terakhir. Aku geram ni, aku rasa macam nak fire je. Mulut dia ni memang kurang ajar ni, nak balas ni. Mungkin ini kata-kata kita yang terakhir. Apa guna kita bersahabat 30 tahun tapi kata-kata terakhir kita sangat menyakitkan hati sahabat kita? Tolong fikir, okay? Kalidasa, seorang aktor drama India yang sangat terkenal, telah menulis puisi yang indah. Selamat datang pagi, lihatlah pada siang ini, oleh itulah kehidupan, hidupnya kehidupan. Pada masa singkat itulah kamu menemui berbagai hakikat keberadaanmu. Masa tu topik pasal, siapa tu? Nasuhana. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Itulah saat meraih nikmat, saat meraih cahaya kemenangan. Kerana kemarin hanya tinggal mimpi, sedang esok hanyalah fantasi. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi hari yang sedang kamu jalani sekarang ini akan menjadi kemarin, sebuah mimpi yang indah. Dan esok adalah wujudnya harapan. Berbuat baiklah, berbuat baiklah.
Berbuat baiklah. Kita belajar hari itu, kita nak mati sebagai golongan muhsinin, orang yang sentiasa berbuat baik, sahabat-sahabat. Dalam rumah baik, di kejiranan baik, di pejabat baik, walaupun orang belum baik pada kita. Kita ada akal, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jangan rendahkan akal kita. Kita ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian. Jangan jadikan diri kita asfala safilin. Orang yang diburukkan, direndahkan tu kerana perbuatannya sendiri. Kau buat jahat, wahai ayah, tengok apa anak engkau buat. Anak engkau tak sudi nak doakan kau pun. Tu yang kita nak kena faham, sahabat-sahabat. Lihatlah sesuatu yang baik pada hari ini. Inilah erti penghormatan untuk hari ini. Inilah erti penghormatan untuk hari ini. Hari ini kita nak hidup sebagai orang yang terhormat. Bila kita jadi hamba yang taat, walaupun ada orang tak reda, helah labuh kemain tudung baru hari pertama dengan latah azan kot, besok berubah balik lah tu contoh. Pedulikan, aku sedang taat kepada perintah Tuhanku dan duduk dalam circle yang betul, istiqamah dalam majlis ilmu. Anda sudah mula tak heran dah dengan keji-kejian orang lain. Yang anda heran macam mana kalau hidup terkeji di sisi Allah. Lama kelamaan kalau kita kekalkan perbuatan baik, orang yang jahat-jahat di keliling kita akan turut baik. Begitulah indahnya orang yang mencari reda Allah. Seluruh hambanya Allah akan meredakan kita. Tapi kalau kita sibuk mencari redanya manusia, lama kelamaan reda Allah akan pergi dari kita. Anda faham Saya sayang anda kerana Allah. Allahu Akbar, saya sayang anda kerana Allah. Saya sayang semua kerana Allah. Yang tua, yang muda, yang wanita, yang lelaki. Ustazah yang bercakap hari-hari tentang kebaikan ni belum tentu lagi syurga. Tapi kita berpaut tangan, sahabat-sahabat. Apa pun berlaku, kita nak jumpa dalam syurga Allah. Syurga tu tempat orang yang cakapnya hanya baik-baik, yang pandangnya hanya baik-baik, yang fikrahnya, yang hatinya hanya fikir baik. Tak sempat dah nak buat jahat. Nak fikir jahat tak sempat, apatah lagi nak buat jahat. Okey, semoga kita hidup dan mati dalam baik itu. Kita berakhir dengan angka 666. Anda hebat. Istiqamah dalam majlis ilmu tak mesti dengan Ustazah Zai. Silakan, asalkan kita duduk atas track landasan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nantikan lepas asar Ustazah ada live special di luar bilik studio ini. Jumpa esok sayang-sayang sekalian. Bye. Assalamualaikum.